أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Murid-murid semua, sebelum kita mulakan pembelajaran kita pada kali ini, marilah kita sama-sama membaca doa penerang hati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Murid-murid boleh rujuk pada video yang telah Ustaz sertakan dan jangan ketinggalan ada buku teks sama-sama untuk sebagai suatu rujukan. Bismillahirrahmanirrahim. Baca sama-sama ya. Al-ilmu. Al-ilmu artinya mengetahui, iaitu suatu sifat yang qadim lagi azali, sabit pada zat Allah Ta'ala yang berta'alluq, iaitu berkait dengan suatu secara meliputi, iaitu tahu secara meluas tentang hakikat perkara itu tanpa didahului oleh kesamaran, iaitu tidak jelas dan kejahilan. Allah Ta'ala mengetahui dengan hakikat yang sebenarnya secara tafsil, iaitu terperinci, tanpa ada yang tersembunyi, dan meliputi yang maujud, iaitu ada, atau yang ma'dum, iaitu tiada. Sama ada yang telah lalu, yang sedang, dan yang akan datang, yang tersembunyi dan yang nyata. Tidak ada suatu pun yang terlepas daripada pengetahuan Allah Ta'ala. Dalil Al-Quran, Allah bersifat ilmu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alimul ghaib la ya'zubu anhu mithqalu dzarratin fis samawati wala fil ard wala asgharu min dzalika wala akbaru illa fi kitabim mubin. Artinya, demi Tuhanku yang mengetahui segala perkara yang gaib, hari kiamat itu sesungguhnya akan datang kepada kamu. Tiada tersembunyi dari pengetahuan barang seberat debu yang ada di langit atau di bumi, dan tidak ada yang lebih kecil dari itu atau yang lebih besar, melainkan semuanya tertulis di dalam kitab yang terang nyata. Yang demikian nyatalah kepada manusia bahawa Allah Ta'ala mengetahui tiap-tiap suatu, sama ada perkara itu terang atau tersembunyi, sehingga barang yang di dalam hati dan angan-angan manusia itu pun Allah mengetahui, dan segala turun naik nafas. Dengan mengetahui yang demikian, maka bangkitlah perasaan takut dan gentar daripada melakukan kesalahan, kerana segala perkara itu terang dan nyata. Pada ilmu Allah Ta'ala pada bila-bila masa dan bagaimana jua keadaannya. Apabila manusia sampai ke darjat ini, barulah dinamakan sebenar-benar mengenal dan mengetahui serta percaya akan ilmu Allah Ta'ala. Baik murid-murid, kita akan tengok apakah huraian dia untuk kefahaman kita. Baik ya. Kita masuk tajuk yang ke-9, sifat Allah yang ke-9, iaitu al-ilmu. Iaitu makna dia al-ilmu iaitu mengetahui.
Allah Maha mengetahui, bukan mengetahui biasa. Allah Maha mengetahui, Maha mengetahui. Maha mengetahui, sangat-sangat tahu. Sangat-sangat tahu. Baik. Jadi kita tengok al-ilmu iaitu mengetahui. Allah Maha mengetahui, iaitu satu sifat yang qadim. Sifat ilmu ni qadim, lagi azali. Dah disebutkan qadim ni maknanya tiada awal. Tiada masa ketika itu. Tiada awalnya. Memang dah ada. Jadi sifat ilmu itu qadim lagi azali. Tiada awal. Sabit pada zat Allah Ta'ala. Yang berta'aluk. Baik, sifat ini berta'aluk ataupun ada tugas. Yang ini berkait rapat. Berta'aluk, sifat kudrat ni berta'aluk dengan sesuatu secara meliputi. Yang ini tahu secara meluas. Tahu Allah Ta'ala ni bukan tahu sikit-sikit. Tahunya sangat-sangat luas. Nanti kita tengok. Iaitu tentang hakikat perkara itu tanpa didahului oleh kesamaran. Tak ada kesamaran. Ya, ini perkara yang tidak jelas. Tak ada. Tak ada kesamaran. Satu benda yang tidak. Ataupun kebodohan, yang ini kejahilan. Tak ada. Jadi Allah tahu dengan sebenar-benar tahu. Tanyalah dengan pelbagai soalan. Pasti Allah dapat menjawabnya. Baik. Allah Ta'ala mengetahui dengan hakikat yang sebenarnya. Secara tafsil, yang ini terperinci. Terperinci, yang ini tafsil. Tanpa ada yang tersembunyi. Tak akan ada benda tersembunyi. Dan meliputi yang maujud. Sama ada benda tu ada ataupun tiada. Allah sangat tahu. Maujud atau ma'dum, Allah tahu. Sama ada yang telah lalu. Yang telah lalu, yang sedang berlaku, ataupun yang akan datang. Ilmu Allah ni sangat tahu. Ataupun yang tersembunyi, yang tak nampak, ataupun yang nyata. Tidak ada suatu pun yang terlepas daripada pengetahuan Allah Ta'ala. Jadi murid-murid, kita kena faham. Inilah ilmu Allah Ta'ala yang maha mengetahui, yang maha hebat. Allah tahu segala-galanya. Tahu segala-galanya. Macam mana kita tak mampu fikir. Sampai benda yang Allah tahu pun kita memang lagilah tak tahu. Baik. Kita tengok pada dalil. Dalil Al-Quran. Allah bersifat ilmu. Alimil ghaib. Apa makna alimul ghaib? Demi Tuhanku yang mengetahui segala perkara yang ghaib. Allah mengetahui segala perkara yang ghaib. Ghaib apa? Yang tak nampak. Apa yang ghaib? Syurga, neraka, malaikat. Al-ghaib ni malaikat, jin. Yang tak nampak tu kan? La ya'zubu anhu. Apa makna la ya'zubu anhu? Mithqalu dzarratin fis sama'i fis samawati wala fil ard. Kita tengok makna dia. Hari kiamat itu sesungguhnya akan datang kepada kamu. Tiada tersembunyi. La ya'zubu anhu mithqalu dzarrah fis samawati wal ard wala asgharu min dzalika wala akbaru illa fi kitabim mubin. Allah kata, hari kiamat itu sesungguhnya akan datang kepada kamu, tiada yang tersembunyi. La ya'zubu, tiada yang tersembunyi. La ya'zubu ni anhu, tidak ada yang tersembunyi. Dari pengetahuannya, barang seberat debu. Mithqalu dzarrah, walaupun seberat debu. Yang ada di langit, fis samawat. Atau di bumi, fil ard. Tidak ada benda yang tersembunyi walaupun sebesar zarrah. Zarrah ni apa? Zarrah ni lebih kecil daripada molekul. Zarrah ni disebut nano, bahkan lebih kecil daripada itu. Wala asgharu min dhalik,
Tidak ada yang lebih kecil dari itu. Allah kata tidak ada yang lebih kecil dari itu atau yang lebih besar. Wala asgharu min dzalik wala akbar. Tidak ada yang lebih kecil daripada itu ataupun yang lebih besar. Illa fi kitabim mubin. Allah kata melainkan illa, semuanya tertulis dalam kitab yang terang lagi nyata. Baik, Jadi dalam ayat ini menunjukkan satu benda pun tidak boleh terlepas daripada pandangan pengetahuan ilmu Allah Ta'ala, sama ada yang kecil atau yang besar, yang zarrah, molekul, nano, atom dan sebagainya. Di langit ada pula black hole, bintang, bulan, dalam badan manusia segala-galanya, ada jantung dan segala-galanya, peraliran darah dan sebagainya. Tidak ada satu benda pun yang terlepas daripada pengetahuan Allah Ta'ala. Baik, kita teruskan lagi uraian seterusnya. Baik, yang demikian nyatalah kepada manusia bahawa Allah Ta'ala mengetahui tiap-tiap sesuatu, sama ada perkara itu terang atau tersembunyi. Terang pun Allah nampak, tahu. Tersembunyi pun Allah tahu. Allah mengetahui. Sehingga barang yang di dalam hati kita pun Allah tahu. Dan angan-angan, kita berangan pun Allah tahu. Manusia itu pun Allah mengetahui. Dan segala turun naik nafas. Bayangkan berapa juta, berapa bilion manusia turun naik nafas. Allah mengetahui. Tidak ada satu pun yang terlepas daripada pengetahuan Allah Ta'ala. Dengan mengetahui yang demikian, maka bangkitlah perasaan takut. Kita tahu Allah mengetahui, maka ini melahirkan perasaan takut. Perasaan takut dalam hati kita. Dan gentar, ni gentar dalam hati kita. Ini sebab tu kena tahu, daripada melakukan kesalahan, kerana kita takutlah nak lakukan kesalahan. Kerana apa? Kerana segala perkara itu terang dan nyata. Ada yang tersembunyi? Tak ada yang tersembunyi. Pada ilmu Allah Ta'ala, pada bila-bila masa dan bagaimana jua keadaannya. Tidak ada benda yang tersembunyi. Apabila manusia sampai ke darjat ini, barulah dinamakan sebenar-benar mengenal dan mengetahui serta percaya akan ilmu Allah Ta'ala. Kalau sampai peringkat ini, barulah hati kita akan tenang. Kita sampai ke darjat yang betul. Kita mengetahui sebenar-benar sifat Allah, iaitu ilmu Allah Ta'ala. Jadi tapi benda ni kena praktikkan. Maksudnya kita kena sedar, nak buat perkara apa semua Allah tahu. Tidak ada pun yang Allah tak tahu. Baik, kita sambung lagi. Kita tengok Al-Hayah sikit saja. Baik, baca sama-sama Ustaz. 6.10 Al-Hayah. Al-Hayah artinya hidup, iaitu suatu sifat yang qadim, lagi azali, sabit pada zat Allah Ta'ala. Allah hidup tiada dengan nyawa dan nafas, tidak dengan kejadian yang mempunyai 4 anasir: air, api, tanah dan angin, dan tidak dengan sebab makan minum. Hakikat sifat hayah ia mengesahkan segala sifat ilmu, sama', basar dan kalam. Di sinilah pentingnya sifat hayah. Dalil Al-Quran, Allah bersifat hayah. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Artinya, dan bertawakallah kepada Allah yang hidup, yakni kekal, yang tidak mati. Surah Al-Furqan ayat 58.
Baik, kita tengok pada glosari. Idrak, iaitu jangkau. Sifat idrak, iaitu qudrah, sama', iradah, basar, ilmu, kalam. Qudrah, iradah, ilmu, sama', basar, kalam. Baik, kita sambung. Dalil hadis, ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith. Riwayat Al-Hakim. Artinya, wahai Allah yang maha hidup, yang maha mentadbir, dengan rahmatmu aku mohon pertolongan. Baik, kita tengok uraiannya daripada sifat Al-Hayah ni. Sifat seterusnya iaitu sifat yang ke-10 bagi Allah Ta'ala, sifat Al-Hayah yang bermaksud hidup. Sifat Al-Hayah, hidup. Iaitu suatu sifat yang qadim. Sama juga, qadim lagi azali. Yakni sifat ini tidak ada permulaan. Sabit pada zat Allah Ta'ala. Allah hidup tiada dengan nyawa dan nafas. Kita ada nyawa. Allah tidak. Allah tidak perlukan nyawa, tidak perlukan nafas. Kemudian tidak dengan kejadian yang mempunyai 4 unsur. Air, api, tanah dan angin. Itu kita. Kita makhluk ada air, ada api, ada tanah, ada angin. Allah tak perlukan unsur ini. Allah hidup tak perlukan dengan ini. Baik, hakikat sifat hayah ini, sifat hidup Allah Ta'ala ni, ia mengesahkan segala sifat ilmu. Kalau Allah hidup, maknanya ada ilmu tak? Ada ilmu. Allah hayah hidup, ada sama. Allah mendengar. Allah hidup, ada basar. Maka ada basar lah. Kalau Allah tak hidup, mana ada ilmu? Mana ada sama? Mana ada basar? Mana ada kalam? Tapi Allah ni hidup. Maka dia mengesahkan sifat ini. Ilmu, sama, basar dan kalam. Macam kita. Kalau kita mati, kita tak hidup. Adakah kita berilmu? Tak berilmu. Kalau kita mati, adakah kita mendengar? Tak mendengar. Kita boleh melihat? Tak boleh melihat. Kita boleh cakap? Dah tentu tak boleh bercakap. Sebab itu sifat hayah ini adalah sifat yang mengesahkan ilmu, sama, basar dan kalam. Di sinilah pentingnya sifat hayah ni, kerana dia mengesahkan 4 sifat ini. Baik. Dalil Al-Quran Allah bersifat Al-Hayah. Allah sebut dalam Al-Quran, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Allah kata surah Al-Furqan ayat 58, dan bertawakkallah kepada Allah yang hidup. Allah kata dia tu hidup, bahkan kekal, yang tidak akan mati. Baik, sambung sebelah ada. Baik, dalil hadis pula, ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith. Wahai Allah yang hidup. Hadis Nabi yang maha mentadbir, dengan rahmatmu aku mohon pertolongan. Baik, itulah sifat hayat Allah Ta'ala. Allah maha hidup. Allah tidak akan mati. Bahkan hidup Allah itu tidak ada permulaan. Bukan dia bergantung dengan apa-apa. Kita hidup perlukan nyawa. Kita mesti ada nyawa, kita mesti ada jantung. Tapi kalau tak ada, kita tak boleh tak hidup. Allah tidak perlukan semua tu. Allah tidak bergantung dengan apa. Baik. Untuk sekadar itu, sekiranya ada pertanyaan boleh WhatsApp pada Ustaz dan tanya pada Ustaz dalam grup WhatsApp. Jadi mudah-mudahan bermanfaat, dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.